dengan bebai, marah. Ada orang yang baik, beribadat, jaga amanah dengan elok, dia minta Tuhan tak bagi, dia minta Tuhan tak bagi. Tuhan suka dengar dia meminta-minta tu, Tuhan suka doa merayu, merintih. Itu kadang-kadang orang yang memperjuangkan Islam ni lambat menang. Allah Ta'ala nak lewatkan kemenangan ke dia, kan? Jadi bukanlah kemenangan itu, keuntungan itu, kekayaan itu bukti Allah sayangkan kita. Belum tentu itu. Itu belum tentu. Itu berkaitan dengan istidrat orang biasa, orang awam, umum, orang biasa ni. Ini yang kita bincang ni, istidrat yang lebih halus. Istidrat yang lebih halus, yang mengenai orang yang khusus, para wali Allah, ahli ibadat, alim ulama. Apa yang mereka tak sedar ya? Waktu akharal uqubah anhu, Allah Ta'ala takhirkan balasan. Dia buat benda tak betul, mungkin dia sendiri yang tahu, orang lain tak tahu. Dia sorok, dia menyeleweng ke, dia buat hubungan sulit dengan wanita ke, dia salah guna kuasa ke, tapi dia pandai sorok. Sedangkan orang ramai duk sanjung dia. Kalau dia ulama, dia buat kuliah orang makin ramai. Dia viral beratus-ratus ribu yang like dia tu, yang ikuti ceramah dia. Padahal dia dah jauh dah. Dia makin jauh dah. Bayang tahajud mula tinggal, jemaah mula tinggal dah, duha pun dah mana, Quran tak dekati langsung dah. Dia jauh pada Allah, tapi orang ramai duk sokong dia, duk puja dia, panggil dia tok guru lah apalah. Dia pun syok. Pasal apa? Dia kata kalau aku tak betul, itu Tuhan balas lah ni. Kalau aku tak betul, tentu Tuhan balas. Tapi Tuhan tak balas apa-apa. Dia sangka dia betul, padahal dia dah jauh daripada Allah. Dia dah masuk golongan istidrat. Ini untuk bola manis nak syarat. Macam mana bentuk istidrat ni kepada orang yang khusus? Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, maka apabila dicuba murid itu, apa datang cubaan, ujian, sama ada ujian bentuk kesusahan atau ujian bentuk kesenangan. Yang paling takut ni ujian kesenangan, kita lalai. Bila dapat senang, oh ni Tuhan sayang kat aku ni, Tuhan suka kat aku ni. Dicuba, diuji murid itu. Dan tiada ingat ia akan rahmat Allah Ta'ala kat dia. Dia dapat nikmat-nikmat tu, diuji dengan nikmat. Dia tak nampak dengan mata hati dia, ini merupakan rahmat Allah. Dia tak nampak. Dia nampak ini aku, usaha aku, ikhtiar aku, strategi aku, kedekat aku, pemikiran aku. Dia aku lah. Dia tak ingat Tuhan lah. Dia tak ingat nak syukur akan nikmat Allah Ta'ala. Dalam hal itu, maka adalah demikian itu mewajibkan bagi gugurnya pada ain Allah. Bila dia dapat nikmat ni tadi, ujian ni dia sangka nikmat yang Tuhan suka kat dia, gitu gini, dia lupa dan bersyukurkan nikmat Allah Ta'ala. Maka keadaan yang macam ni boleh membawa dia gugur daripada ain Allah, gugur daripada diri Allah, artinya jauh daripada diri Allah. Patutnya kita dapat nikmat, kita lagi dekat dengan Tuhan. Tapi bila tak syukur, dia makin jauh. Inna li ni'ami awabida ka awabidil wahsyi wa qayyiduha bi syukri.
Sungguhnya bagimu nikmat itu liar. Macam liarnya binatang-binatang liar. Tambah nikmat itu dengan syukur. Dia tak syukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Dia rasa diri dia lah, kemampuan dia lah, usaha aku lah, ikhtiar aku lah. Dia makin jauh dengan Allah. Dan jatuh hijab atas hatinya, terdinding. Dia dengan Tuhan terdinding. Dia tak nampak ini nikmat Allah, ini ujian Allah. Lepas tu para sahabat, orang yang rapat dengan Tuhan, dia dapat nikmat, dia takut. Takut nikmat ini tak dapat disyukur dengan selayaknya. Ya, takut. Lepas tu bila Nabi masuk kota Mekah, dapat mengalahkan golongan Quraisy, Allah peringat Nabi. Iza jaa nasrullahi wal fath. Bila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, wa ra'aitan nas yadkhulu fi dinillahi afwaja. Kamu tengok wahai Muhammad, manusia itu akan masuk agama kamu berbondong-bondong. Ramai orang akan masuk. Nampak je nak fasad bih. Bihamdi rabbika wastaghfir. Pertama tasbih dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan minta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Tuhan tu penerima taubat. Kenapa perlu istighfar? Kerana dibimbangi, di sebalik nikmat itu ada ujian. Ujian kesenangan, ujian kemewahan, ujian kekuasaan. Kalau kita sedang ni semua ujian-ujian Allah, kita berhati-hati. Kita takkan guna nikmat kekayaan, nikmat kekuasaan, nikmat pengaruh untuk kepentingan diri kita. Sebab ni satu ujian. Banyak orang boleh tahan dengan kesusahan, tapi tak ramai orang boleh tahan dengan kesenangan. Jadi kalau dia tak berhati-hati, perasaan takut tu tak ada, bimbang tu tak ada. Dia tak bimbang langsung dengan nikmat-nikmat yang dikecap ni. Tu jalan-jalan yang membawa dekat dengan istidrak, hijab. Jadi nikmat tu bukan lagi dah merupakan satu nikmat, dia jadi hijab dia dengan Tuhan. Tertinding dia sebab dia pandang nikmat, dia tak nampak pemberi nikmat tu, dia tak nampak lah. Dia nampak kuasa, dia tak ingat yang bagi dia kuasa. Dia nampak kekayaan, dia tak nampak yang bagi dia kekayaan tu, dia tak nampak lah. Itu namanya terhijab, terdinding perkara-perkara ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan diganti jinaknya dengan liarnya. Dulu dia jinak dengan Tuhan, Allah ganti jadi liar. Hatinya liar dengan Tuhan. Tak ingat Tuhan. Liar nak ibadat pun liar. Jaga pukul 4 pagi, 3 pagi nak bayar tahajud, tak jadi. Dia liar. Dengan Quran dia liar. Tahu liar. Kucing liar. Kucing jinak, lembu liar dengan lembu jinak. Lembu jinak tu kita ambil tengok. Urut kepala dia pada, kita kaget dah belakang dia. Budak-budak panjat atas dia tak tahu. Itu jinak lah. Itu nama lembu jinak. Lembu liar tengok kita semacam terdekat sikit lari. Kita dengan Tuhan macam tu. Kalau kita jinak, dekat dengan Tuhan, buat ibadat banyak. Liar dia tak mau buat ibadat, dia nak jauh diri daripada Allah, jauh diri daripada kitab Allah, jauh diri daripada rumah Allah. Itu liar lah tu. Dia balik rumah kucing jinak je lah. Duk reti nanti kita duk atas paha kita, duk bunyi itu jinak lah tu. Liar. Kita masuk rumah je, dia lompat pintu tinggal. Itu liar. Kita asalnya jinak dengan Tuhan, tiba-tiba jadi liar. Pasal apa ni? Kita tanya rajin baca Quran, tiba-tiba tak berapa rajin. Itu ada pasal.
Kita biasanya rajin bertasbih, berzikir. Ni liang dah. Ni mesti ada pandai. Lalunya kita buat ibadat-ibadat ni, tapi tak apa nak seronok buat ibadat. Tu nama istidrak, dah mula masuk. Itu istidrak. Sebab itu kita kena ubat balik, bagi jinak balik. Jangan sampai liak terus. Macam lembu kita ni, kalau dia keluar daripada kandang kita, sehari dua tu kena cari ya. Kalau sampai sebulan, 2 bulan, pakai lari terus ya, pasal hutan. Kita pun bila kita mula nak liar diri kita daripada Allah, kena berubat cepat. Jangan sampai liar terus. Tu habis tak ada ubat dah tu. Dan terangnya dengan gelapnya. Allah ganti asalnya terang jadi gelap. Hati itu asalnya terang. Kenapa terang? Masuk nur. Inna nura iza dakhala al-qalba infasaha wa syaraha. Nabi kata semuanya nur bila masuk dalam hati, hati itu lapang dan terbuka. Lapang, terang. Macam kita jalan malam bawa torchlight, terang. Tu terang nampak jalan kan. Kalau jalan tak bawa torchlight, gelap-gelap, terabak-abak. Hati kita betul, kalau hati gelap, terabak-abak, tak tahu nak pergi mana. Bayangkan umur dah 50, 60 lebih dah tak tahu arah tuju. Ada orang tak ada arah tuju. Dia umur ada 60 tahun dah. Nak masuk 70. Dia tak tahu matlamat hidup dia, dia tak tahu. Yang Allah hantar dia ke dunia ni untuk apa? Untuk ma'rifatullah, mengenai Tuhan, beribadat kepada Tuhan. Tuhan dia tak kenal, sebab 20 dia tak tahu. Semayang dia tak tahu betul tak betul. Tak ada arah tuju. Dan kan dia makin dekat dengan kematian. Pasal apa? Hidup dia gelap, tak ada nur, tak ada ilmu, tak ada pelajaran. Teraba-raba itu. Dia ni asal ada nur, ada ilmu. Bila kena istidrak, Allah ganti dengan gelap. Macam orang jahil, macam orang tak ada ilmu, teraba-raba, tak tahu arah tuju hidup. Hidup dalam kegelapan. Kita bawa kereta kita lampu terang je lah. Lari laju. Malam-malam bawa lampu, malam gelap tapi lampu kereta kita terang, lari laju. Ya. Kita begitulah. Duduk di dunia ni kalau mata hati kita terang, lari laju. Tapi mana kita tahu dah arah tuju kita. Gitu, ni gelap, teraba-raba. Tak ada arah tuju. Allah ganti gelap. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, berpaling daripada Quran, aku jadikan bagi hidupnya itu, makna kata gelap, kelam, tak raba-raba, tak ada arah tuju. Dan tiadalah boleh ia kemudian daripada demikian itu kembali kepada hal yang dahulu. Nak balik jalan dulu dah tak boleh lah. Jalan asal dia tu, asalnya dapat nur, dapat ilmu, boleh ibadat. Allah uji dia dengan kesenangan, uji dengan kemudahan sikit, dia mula dah melelong. Itu nak balik asal tu payahlah. Macam kawan-kawan kita lah, berserah sekali, duduklah jemaah perjuangan Islam sekali. Allah uji sikit lah. Dapat puasa azan, kami lagi cengeng nak mampu. Ada esku agama di Kedah tu, kenal kawan kita, dapat jawatan esku, kami kacau. Ustaz ni tak boleh mengajar, ustaz ni tak boleh mengajar. Dia setekat mata teruk. Allah bagi sikit kuasa, zat ya.
Allah tarik balik kuasa. Hari ni baru sibuk. Sampai kelepar kerajaan tak bagi sembahyang Jumaat. Kenapa tutup masjid? Hang ada kuasa dulu, hang kacau orang pergi masjid. Orang nak ngajak masjid, hang kacau, hang ganggu, hang esku. Tak ada kuasa pun sibuk. Pasal apa masjid tutup? Udahlah, panggil yang buat tutup. Esku kamu, kawan kita kenal. Tuan bagi sikit kuasa. Kedah tu bukan dia menang mana. Satu kursi, dua kursi ya. Tapi sombong. Semua kenal lah kawan kita. Pegang jawatan-jawatan dalam jabatan agama. Kacau sana, kacau sini. Ustaz tu tak boleh kacau, Ustaz tak boleh kacau. Macam-macam dia kacau. Tak ada kuasa pun sibuk nak pergi masjid. Pasal bahawa masjid tutup. Alah ni masjid buka, pergi dah tengok buka. Tak ada buka dia. Dia tak pergi masjid dia. Baik tu bila Allah Ta'ala bagi kita nikmat, jaga elok. Nikmat hidayah, nikmat iman. Ini nikmat yang paling besar. Kalau kita lalai, Allah tarik balik. Hidup macam orang jahil. Kadang lebih teruk daripada orang yang jahil. Sebab dah berlaku istidrak ke atas kita. Lepas kita kena jaga. Pesan Nabi itu betul. Inna li ni'ami awabida ka awabidil wahki. Sungguhnya bagimu nikmat itu liar. Macam liarnya binatang-binatang liar. Binatang liar, sikit nak lari, sikit nak lari. Habis nak macam mana? Pakai dua bisyukri. Tambahlah nikmat itu dengan syukur. Dapat nikmat iman, ilmu, ma'arifah, dapat boleh buat ibadat, jaga elok. Yang kita hafal Quran, jaga. Bukan senang nak hafal Quran. Bukan semua orang boleh hafal Quran. Tuhan dah buka pintu untuk kita hafal Quran, permudahkan kita hafal. Apa yang jaga lah, jangan berhilang. Apa yang jaga elok, jangan berhilang. Dah hilang, bayar lagi. Banyak kawan-kawan kita hafal Quran. Orang panggil hafiz lah, tapi berterabur kata lah, buruh kata lah. Jaga baik. Jangan sampai Tuhan tarik balik. Dia tarik balik, bayar nak ambil lah. Itu kena jaga. Ya, kepada hal yang dahulu. Nak kembali balik cara lama, payah. Bila Tuhan tarik balik, payah. Macam cerita apa? Cerita keluar dalam Facebook kan. Dia tu duk maki ulama. Kata ulama macam-macam. Lepas tu dia insaf lah. Dia menyesal. Ada macam mana dia menyesal. Pergi jumpa tu guru. Sama tu guru, saya kata kat guru pelik-pelik gini. Tu boleh tak apalah, saya maafkanlah. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Hang ambil ni, dia panggil padasta. Yang ada, yang penyapu bulu ayam. Orang nak sapu 3 tingkap tu. Orang panggil apa tu? Apa orang panggil apa tu? Yang bulu ayam. Bulu ayam. Bukan dia orang nak sapu tingkap kata-kata ceruk tu. Macam tu lah. Ambil ni. Ambil ni, yang balik, hang tarik bulu tu, hang lembak. Tarik buang. Lepas tu hang balik mai, hang mai jumpa aku esok, hang ketik balik bulu tu. Boleh tak? Dia balik rumah dia buang bulu tu, cabut, buang. Sampai rumah. Esok pagi pergi jumpa tok guru. Lalu jalan-jalan yang sama. Boleh ketik balik tak bulu tu? Kalau boleh ketik pun berapa lay nak dapat? Dah tentulah tak boleh dapat balik yang macam asal bulu tu. Dia balik-balik jumpa tok guru, tak payah tok guru. Banyak ni saya boleh kutip, dapat dah 5-6 lay. Yang ni bertabuk di mana biar dah. Begitulah ibarat dosa kamu yang kamu buat.
Bila kita dah buat dosa, nak ampun balik tu macam kutip bulu ayam pula. Nak kutip balik semua payah. Lepas tu kena jaga. Jangan dipermudahkan. Jangan terus ikut golongan-golongan yang menghentam ulama Allah. Jangan terus ikut dengan pokok ni. Pokok ni dah tak ada apa-apa pula. Tak tahu apa dah. Hina dunia dan akhirat. Dia ambil orang kafir sebagai wali. Dia lebih percaya pada limbuan lim kisah. Sanggup menjadi benteng mempertahankan kafir harbi. Bayangkan. Hinanya. Kita nak menjadi benteng pertahankan Islam, mempertahankan ulama. Dia jadi benteng untuk mempertahankan kafir harbi. Habis cerita lah. Itu dia. Minta tolong daripada Allah Ta'ala. Kerana demikian itu memutuskan daripadaku tolongnya. Demikian dengan cara yang kita buat tu terputihlah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas kita. Dan kata daripada alamat taufik itu 3 perkara. Ini kata ulama-ulama alamat-alamat orang yang dapat taufik. Dia ada 2 lah, taufik, hidayah. Dia kalau ikut aturan dia tu hidayah baru taufik. Tapi kita bercakap wabillahi taufik wal hidayah. Dengan taufik dan hidayah. Taufik ni, hidayah ni petunjuk yang Allah campakkan di hati kita. Kita nampak tu. Kebenaran tu benar, salah tu salah. Itu taufik. Itu hidayah, petunjuk. Macam kita pergi lebuh raya, nampak tak signboard? Masuk-masuk lepas atas Cenggu tu. Dekat Jerit, belah kiri dia tulis Ipoh, Kuala Lumpur. Belah kanan dia tulis Pening dan juga Bukit Kayu Hitam. Itu petunjuk lah tu. Ini jalan pergi Ipoh, ini jalan pergi Pulau Pinang. Itu petunjuk. Kita tahu dah mana jalan nak pergi Penang, mana jalan nak pergi ke Ipoh. Itu namanya petunjuk. Petunjuk ni bentuk ilmu, pengetahuan. Taufik ni takyid kekuatan untuk pergi ke Ipoh. Kekuatan yang boleh pergi ke Pulau Pinang. Itu namakan taufik. Kita dapat hidayah, petunjuk. Bagusnya bangun malam, mayang tahajud. Kita pun yakin. Itu baru hidayah. Bangun malam tu, buat ibadat tu namanya taufik. Boleh bangun malam tu, takyid, taufik. Jadi alamat orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala ada 3 perkara. Ya. 3 perkara. Iaitu masuk amal kebajikan atasmu daripada tiada hasad daripadamu kepadanya. Masuk, kita boleh masuk buat ibadat. Masuk nak buat ibadat tu bukan hasad kita. Jadi main satu perasaan nak buat ibadat, kekuatan nak buat ibadat. Itu makna kita dah dapat taufik. Kadang-kadang kita hasad, kita nak, tapi tak dapat. Sebab tak dapat taufik daripada Allah. Kita nak buat, tapi tak boleh buat. Mana kita tak dapat taufik. Ada kadang-kadang kita tak bercita-cita pun, tapi demi itu perasaan, kemudahan, kesenangan, boleh bangun malam, boleh buat ibadat. Itu namanya kita mendapat taufik daripada Allah. Bukan kekuatan daripada diri kita. Yang tiada hasad daripadamu kepadanya. Bukan kita berusaha sangat. Dan berpaling daripada maksiatmu daripadamu, maksiat daripadamu, serta halnya dalam, serta menjalani dalamnya
berpaling daripada segala maksiat daripadamu. Kita jauh daripada maksiat, serta menjalani di dalamnya. Bab maksiat ni kita sendiri yang nak mau. Kita yang nak, kita menjalani, kita sendiri nak tolak dia. Kemudian datanglah taufik daripada Allah. Allah permudahkan kita untuk menolak maksiat itu. Sebab maksiat ni tak boleh kita nak macam mana, tak dapat taufik. Duk main judi tu, mat. Bila nak erti judi, nak buat lagu mana, belum ada taufik. Tuhan tak bagi hidayah. Dia tak boleh. Bab maksiat kita kena azam tinggal. Ya. Ada apa bab taat? Maksud sini taat sunat lah. Yang sunat-sunat tu kadang-kadang kita nak buat tak boleh juga. Tapi sudah datangnya pertolongan Allah, maka dipermudahkan oleh Allah ke atas kita. Dan kita nampaklah yang aku boleh mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat semata-mata dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah dapat tinggal maksiat, dapat buat taat. Dan ketiga, terbuka pintu minta tolong dan iftikhar kepada Allah Ta'ala dalam tiap-tiap ahwal. Terbuka pintu minta tolong. Macam mana boleh terbuka pintu minta tolong ni? Kita rasa sesak sungguh. Dia panggil dalam istilah ilmu tasawuf, dia panggil kita ni iftikhar. Iftikhar kullu ma adau ilaih. Iftikhar ni makna kita rasa kita ni perlukan sangat pertolongan Allah, supaya Allah tolong kita dalam setiap hal dan keadaan. Ya. Sama ada zahir bahkan batin. Macam kita nak makan, bolehkah kita makan kalau Tuhan tak buka selera? Tak lalu makan. Yang aku boleh makan, Tuhan buka selera kat aku. Kita nampak benda tu. Jadi kita rasa kita ni, dia panggil antumul fuqara'u ila Allah. Kamu tu fakir. Kamu tu amat berhajat kepada Allah. Kita rasa kita sentiasa berhajat kepada Allah. Tak boleh nak buat taat, tak boleh nak tinggal maksiat, melainkan dengan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu iftikhar. Jadi Tuhan buka pintu iftikhar. Ada satu lagi dia lebih tinggi lagi, dia panggil mutta. Mutta ni kita dah rasa tak ada laluan dah, tak ada lorong dah, melainkan pertolongan Allah ya. Macam berlaku kepada Siti Hajar mencari air untuk anaknya Ismail. Lari siapa Marwah, siapa Marwah, siapa. 7 kali pergi balik. Last sekali lembek, tersepuk duduk. Tak ada upaya nak minta tolong, nak cari ayam lah. Matilah anak aku ni. Ismail ni matilah. Dah aku ayam amat sangat. Masa tu dia panggil dia tu golongan muqta'. Bila dia menadah saja tangan ke langit, Tuhan tolong lalu. Keluar air dam-dam ditumit kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Ismail tu tunjai kaki dia, keluar air. Jadi pertolongan Allah tu sampai bila kita ni muqta'. Macam berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Fir'aun kejar dia. Dia lari sampai tepi Laut Merah. Nak pergi mana? Depan laut. Nak lari mana lagi? Belakang Nabi, belakang Fir'aun. Pergi depan pun mati, patah balik belakang pun mati. Ketika itu Nabi Musa dan pengikutnya berada dalam keadaan muqta'. Menadah tangan ke langit, datanglah pertolongan Allah. Itu yang Allah suruh ketuk tongkatnya tu ke laut tu. Laut jadi darat. Masa itulah datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Itu golongan mu'ta. Jadi dia sentiasa rasa dia ni mu'ta. Dia rasa diri dia ni sentiasa mengharapkan pertolongan Allah, memerlukan bantuan daripada Allah. Maka ketika itu datanglah kita kata datanglah taufik daripada Allah, kekuatan untuk melakukan taat tadi ini. Itu dikata terbuka pintu minta tolong dan istighfar kepada Allah dalam tiap-tiap ahwal. Ahwal ni makna kata hal. Hal ni kelakuan-kelakuan batin. Mufrad dia halun. Jamak dia ahwalun. Ahwal ni hal. Hal ni makna kata ni perjalanan batin hati. Kasihkan Allah, takutkan Allah, mengharap kepada pertolongan Allah, rasa hina sisi Allah, gembira dengan Allah. Ini semua hal. Dan setiap hal keadaan dia, zahir dan batin, hatinya sentiasa ingatkan kepada Allah, mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan 3 perkara lah. Alamat orang bagi taufik. Allah dapat bagi dia taufik. Yang pertama tadi, dia beramal. Kadang-kadang dia sendiri tak asal. Kita Allah buka pintu hati dia untuk buat ibadah. Dia pun tak pasang jam loceng, tak set waktu. Tetap terjaga pukul 3, tengok jam 3 pagi. Hati dia tu main terus. Peringat nak maghrib tahajud. Itu taufik daripada Allah tu. Itu mana. Begitu juga yang keduanya, tanda dapat taufik apabila makna kata dipermudahkan oleh Allah untuk meninggalkan maksiat. Memang dia cita-cita nak meninggal maksiat, dia buat itu benda tu. Memang dia pernah buat. Tapi nak tinggal tak boleh. Dengan pertolongan Allah, Allah permudahkan dia meninggalkan maksiat. Tapi dia memang nak tinggal maksiat, Allah permudahkan dia tinggal. Yang ketiga itu, orang yang mendapat taufik ini, iaitu orang yang makna kita kata orang yang dibuka pintu oleh Allah, pintu iftiqah atau muqah. Dia amat merasai, amat mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada Allah. Dia berdoa aja, Allah makbullah doa dia. Allah makbulkan segala doa dan permintaannya. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan daripada alamat khuzlan itu 3 perkara. Khuzlan ni dia lawan daripada taufik. Taufik dapat pertolongan Allah. Khuzlan ni tinggal tolong, Tuhan tak tolong dah. Kalau Tuhan tak tolong kita, bahaya. Nak buat apa pun tak boleh. Apa alamat orang yang ada khuzlan? Maka ada 3 perkara juga. InsyaAllah sambung akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina min al-ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin.